أشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah, kepadanya kami memuji, memohon pertolongan, memohon keampunan. Dan kepadanya kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan tindak tanduk kami. Mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah tidak boleh disesatkan oleh sesiapa pun. Dan mereka yang telah disesatkan Allah tidak akan dapat dihidayahkan oleh sesiapa pun. Sidang hadirin sekalian, kita berkumpul dan berhimpun beramai-ramai di majlis yang permai dan indah ini kerana meraihkan majlis upacara akad nikah di antaranya Muhammad Rizwan bin Sahrin dengan pasangannya Nur Nadiah binti Zahari. Oleh yang demikian, patutlah disampaikan nasihat dan pesanan-pesanan yang diperlukan oleh seseorang dalam usaha mendirikan rumah tangga atau perkesan hidup yang aman, makmur dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan manusia bernikah kahwin. Malahan perkahwinan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dapati junjungan kita sentiasa menggalakkan umatnya bernikah kahwin sebagai mematuhi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa kamu berkenan dari perempuan 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu tidak yakin boleh berlaku adil, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu dan yang menjadikan daripada itu pasangannya, dan yang membiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Junjungan besar kita menggalakkan umatnya mendirikan perkosaan hidup secara halal dan menegahkan umatnya hidup membujang sampai tua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni al-akhshakum min Allah wa atqakum lahu walakinnani asumu wa aftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang bermaksud, mengapa mereka berbuat demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling patuh kepadanya. Walaupun demikian, aku menunaikan puasa dan berbuka. Aku menunaikan sembahyang dan tidur dan berkahwin dengan perempuan. Barang siapa yang enggan menurut perjalanan ini, maka mereka bukanlah daripada golongan umatku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raka'atan minal mutazawwij afdal min 70 raka'atan minal azbah.
Maksudnya 2 rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang bujang. Yes. 2 rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang bujang. Yani 70 kali ganda lah kelebihannya. Orang yang berkahwin daripada orang yang tak berkahwin. Terugilah orang yang bujang-bujang. Dah. Bagi orang bujang ni tak kawal lagi tu, Imam doakan semoga cepatlah dia betul mengajar dunia, insyaAllah. Amin. Amin. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Ayat ini jelas Allah Ta'ala melarang dari menghampiri apa jua jalan yang membawa kepada zina. Apalagi perbuatan zina itu sendiri, kerana yang demikian bukan saja satu perbuatan yang terang kejinya, tetapi juga menimbulkan kerosakan dalam masyarakat, seperti keturunan, penyakit yang berbahaya, pergaduhan dan sebagainya. Setelah mendirikan perkosaan hidup, peliharalah perkosaan itu sebaik-baiknya dan janganlah berpisah atau bercerai dengan sebab-sebab yang kecil. Ya? Dan janganlah berpisah atau bercerai dengan sebab-sebab yang kecil. Hendaklah kedua-dua belah pihak suami isteri sentiasa berwaspada dan hati-hati menjaga rukun-rukun perkosaan hidup. Hendaklah sentiasa bertimbang rasa. Hendaklah bertimbang rasa, bertolak ansur. Ada tolak ansur lah. Ya? Supaya tali perkosaan hidup selamat dari musnah. Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbut tawaqin wa la tawaqat." Maksudnya, berkahwilah kamu dengan aman damai dan janganlah kamu bercerai, kerana sesungguhnya Allah itu tidak suka ke laki-laki dan perempuan-perempuan yang suka mengubah selera. Hadis ini hadis juga bab tolak. Jadi kena hati-hatilah dan tidak jauh daripada bercerai, daripada perceraian. Walaupun cerai ni, tolak ni halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah benci lah. Ya. Jadi kita jauh daripada perceraian perceraian ni lah. Nauzubillah min dzalik. Dan sabdanya lagi, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Maksudnya, kamulah kamu wanita-wanita itu kerana mereka akan mendatangkan harta kekayaan. Sidang hadirin sekalian, hendaklah kita takutkan Allah dan beramal dengan ajaran-ajarannya. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud